Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Jom belajar Bahasa Melayu tahun 5, Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, untuk tahun 5, kita telah pun berada dalam tema yang kedua, iaitu perpaduan tunjang keharmonian. Dan kita telah pun berada dalam unit yang kelima, iaitu hidup berjiran amalan kita. Jadi, adik-adik sekalian, bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5, Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 28. Seterusnya, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 2.3. 2.3 ialah membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Seterusnya, standard pembelajaran yang kita akan belajar kali ini merupakan kandungan asas dalam dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan, iaitu 2.3.1. Standard pembelajaran ini ialah membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan. Seterusnya, objektif yang kita perlu capai kali ini ialah dapat membuat rumusan berdasarkan teks syarahan hidup bermuafakat. Baiklah, sebelum itu, eloklah kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan hidup bermuafakat. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, hidup bermuafakat ialah hidup dalam masyarakat yang seia sekata atau setuju dalam setiap keputusan yang dibuat. Maksudnya, apa sahaja keputusan, apa sahaja tindakan yang dibuat merupakan keputusan hasil perbincangan bersama, bukan merupakan keputusan seorang diri ataupun sebagainya. Jadi, menunjukkan kehidupan mereka bermuafakat dan saling tolong-menolong serta bekerja sama. Baiklah, jom kita baca teks ini bersama-sama, iaitu teks bertajuk Hidup Bermuafakat. Yang dihormati pengerusi majlis, barisan hakim yang bijaksana, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Pada hari yang mulia ini, dengarkanlah syarahan saya yang bertajuk Hidup Bermuafakat. Para hadirin yang dihormati, hidup bermuafakat merupakan asas perpaduan masyarakat setempat. Setiap individu dalam komuniti perlu mengamalkan semangat kejiranan dan semangat perpaduan kerana bersatu teguh bercerai roboh. Oleh itu, sikap mementingkan diri sendiri perlulah dielakkan. Setiap taman perumahan mempunyai persatuan penduduk yang berfungsi untuk menyatupadukan masyarakat setempat. Mereka mestilah memberikan kerjasama untuk menjayakan setiap aktiviti yang dirancang. Hadirin sekalian, kita mestilah mengamalkan ciri-ciri positif dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri tersebut termasuklah amalan ziarah menziarahi sesama jiran tetangga. Amalan ini bertujuan untuk kita bertanya khabar dan membantu jiran yang menghadapi masalah. Amalan seperti ini dapat mengeratkan
hubungan sesama penduduk. Selain itu, setiap penduduk juga perlu melibatkan diri dalam aktiviti seperti bergotong royong, menghadiri majlis kenduri perkahwinan dan menjayakan majlis rumah terbuka. Kesimpulannya, mereka dapat berkenal-kenalan, bertukar-tukar pendapat dan saling menghormati. Sekian, terima kasih. Jadi berdasarkan petikan teks ini, anda ataupun adik-adik sekalian perlu mencari isi dan seterusnya menulis sebuah rumusan berdasarkan petikan teks ini. Baiklah, di sini cikgu membantu kamu mencari isi-isi yang terlibat dari perenggan pendahuluan sehinggalah penutup. Baiklah, pendahuluan. Jadi adik-adik sekalian boleh ambil isi untuk pendahuluan dari perenggan kedua, iaitu hidup bermuafakat merupakan asas perpaduan masyarakat setempat. Jadi di sini cikgu ada nyatakan, ada warnakan Kalau warna merah tu maksudnya maklumat yang tersurat, maksudnya maklumat yang memang kita nampak jelas. Dan yang berwarna biru tu nanti maklumat tersirat, maksudnya di sebalik maklumat tersurat itu. Baik, seterusnya isi yang pertama iaitu boleh diambil dari perenggan nombor 2. Setiap individu dalam komuniti perlu mengamalkan semangat kejiranan dan semangat perpaduan. Oleh itu di bahagian bawah ini merupakan maklumat tersirat. Okay, jadi memang diwarnakan warna biru Oleh itu, sikap mementingkan diri sendiri perlulah dielakkan. Seterusnya, isi yang kedua diambil dari perenggan nombor 3, iaitu maklumat tersuratnya, setiap taman perumahan mempunyai persatuan penduduk. Dan maklumat tersirat pula yang berfungsi untuk menyatu padukan masyarakat setempat. Kemudian isi yang ketiga diambil dari perenggan keempat. Maklumat tersuratnya, kita mestilah mengamalkan ciri-ciri positif dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian maklumat tersirat, ciri tersebut termasuklah amalan ziarah menziarahi sesama jiran tetangga. Seterusnya, isi yang keempat diambil dari perenggan keempat. Maklumat tersuratnya, setiap penduduk juga perlu melibatkan diri dalam aktiviti. Manakala maklumat tersirat pula, seperti bergotong royong, menghadiri majlis kenduri perkahwinan dan menjayakan majlis rumah terbuka. Dan yang terakhir, bagi perenggan penutup yang diambil dari perenggan kelima. Kesimpulannya, mereka dapat berkenal-kenalan, bertukar-tukar pendapat dan saling menghormati. Jadi berdasarkan maklumat ataupun isi sebentar tadi, anda perlu menulis semua isi ini menjadi satu rumusan dan anda perlulah menggunakan penanda wacana yang sesuai supaya setiap isi itu ada kesinambungan. Jadi, setelah siap, setelah kamu menulis rumusan yang lengkap, kamu bolehlah mengimbas kod QR ini untuk pergi ke pautan kuis. Baik, dalam pautan kuis ini senang saja. Rumusan yang telah siap tadi kamu ambil gambar, kemudian kamu muat naik ke dalam link ataupun pautan kuis ini. Itu sahaja tugasan kamu untuk kali ini. Jadi, itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Diharapkan apa yang kamu belajar hari ini memberi manfaat, seterusnya mampu meningkatkan penguasaan diri kamu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.